Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'matika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan jadikan kami syukur sentiasa nikmat-nikmat. Terima kasih Yang Mulia Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati timbalan pengurusi Barisan Ahli Jabatan Kuasa dan para pegawai Masjid Al-Mubarakah Taman Bukit Ceras. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga berbahagia sekalian. Alhamdulillah, sempurna dengan kempen Jom Berinfak bagi wakaf dana pembinaan Masjid Baru Al-Mubarakah Taman Bukit Ceras. Kita pada malam ini mengadakan satu siri syarahan. Moga-moga daripada syarahan ini menambahkan lagi gairah kita untuk menyumbang. Dan insyaAllah masjid yang akan dibina ini boleh memuatkan 1,500 jemaah. Maka lebih meriah lagi lah program-program keagamaan di Taman Bukit Ceras ini. Dan anggaran kos kurang lebih 12 juta. Dan kalau dana mencukupi dalam tempoh 3 tahun kita boleh siap. Jadi moga-moga adalah yang akan menambahkan lagi sumbangan pada malam. Masjid Al-Mubarakah Taman Bukit Ceras, atau dalam kurungan MAMU. Saya pun tak tahu kenapa dipanggil MAMU. Saya minggu lepas rombongan dari Jabatan Agama Pahang pergi melawat Jabatan Agama Pulau Pinang. Kita menengok masjid-masjid di Pulau Pinang. Kita tahu masjid Pulau Pinang ni banyak masjid pelancongan. Jadi kita tengok macam mana Mostur punya modul, apa yang dia buat, start daripada pelancong masuk, bawa ke mana, apa dia punya briefing dia macam mana. Jadi ada sesi soal jawab tu, ada Al-Fadhil Ustaz Khairul Aman bin Bistaman, dia orang Penang lah, bahagian pendidikan. Sebut MAMU ni, saya teringat. Dia tanya, okey, ada apa-apa soalan? Kalau tak berkaitan pasal hijau, tak apa. Saya pun angkat tangan. Ustaz nak tanya apa beza MAMU dengan Mama? Kita tahu apa beza MAMU dengan Mama. Mami kita tahu, Mama kita tahu. MAMU siapa? Ini bukan saya yang bagi jawapan. Yang bagi jawapan ni Al-Fadhil Ustaz Khairul Aman Bistaman. Dia MAMU. Dia kata, MAMU ni Ustaz, dia MAMU bila pandang tak jemu. Mama ni satu katil daging, 2 katil lemak. Ini sangat daripada dia, bukan saya. Bukan saya. Jadi bang kalimat kepada lebih besar lagi lah agaknya. Maklumlah saja, Penang kan surga makanan, nasi kandar, sur, luar biasa sekali. Tapi sini MAMU pandang tak jemu. Hadirin hadirat sekalian, saya diminta menyampaikan satu tajuk tentang fadilat berwakaf. Pada peringkat awal saya menerima tajuk ini, saya membayangkan seriusnya masjid ini. Sebab tajuk wakaf ni sangat serius. Bila kita semak, dia nak buat masjid, jadi tidaklah seberat yang disangka. Sebab bila cerita tentang wakaf, ini satu instrumen kewangan yang sangat besar, yang jarang diangkat ke permukaan untuk dipahami oleh orang awam. Inilah dia kelebihan Islam.
Islam ni dia bukan agama yang hanya membincangkan aspek spiritual semata-mata. Islam tidak hanya kehidupannya antara dinding masjid, hanya kehidupannya Mekah, Madinah, Kuala Lumpur, Mekah, Madinah, Kuala Lumpur. Tidak. Islam ini juga mendidik umatnya supaya menjalani kehidupan di dunia dengan cara kehidupan yang terbaik. Semua terbaik, dari segi kerjaya, dari segi sosial, dari segi politik, dari segi ekonomi dan pelbagai lagi. Maka termasuklah juga dalam mengurus kewangan. Islam tidak ketinggalan mengajar umatnya bagaimana nak merancang pengurusan harta dan juga mengurus kewangan. Begitu cantik sekali. Sebab itu secara umumnya, perancangan pengurusan harta di dalam Islam ini ulama bahagikan pada dua. Pertama, perancangan harta semasa hidup. Yang kedua, pembahagian harta selepas kematian si pemilik harta. Dan dia punya huraian tu begitu terperinci sekali. Kalau perancangan harta semasa hidup, masa kita masih bernyawa ni, ya, ini dinamakan hibah, wasiat, wakaf, sedekah, nazar. Ini masa kita masih bernyawa. Tapi bila kita dah mati, dia ada pula pembahagian harta selepas kematian. Dan pembahagian harta selepas kematian ini tertakluk pula pada satu lagi kaedah dia panggil hukum faraid. Tapi sekarang ni orang dah tak ramai maklum atau faham tentang hukum faraid. Apatah lagi bila tak faham, dia akan jadi faraid, jadi afraid. Dia jadi takut pula dengan faraid itu. Lalu dia buatlah macam-macam alasan supaya orang tak dapatlah faraid. Kalau kita tengok secara terperinci, Islam ini dia mengajar kita bagaimana untuk nak wealth creation, bagaimana nak menghasilkan harta. Dia ada, tonton cek dalam Quran. Basic ayatnya surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Ta'ala menggalakkan umat Islam, habis saja semayang, keluar cari harta. Sekiranya kamu, kata Allah, dah habis mendirikan semayang, bertebaranlah kamu mencari rezeki di bumi ini. Jangan hanya pasrah kepada qada dan qadar. Jangan jadi bangsa menganggur, hanya mengharapkan keajaiban. Tidak. Disuruh fantashiru fil ard. Keluar cari. Itu ayat paling asas. Kedua, Islam mengajar pula wealth accumulation, ataupun bagaimana nak mengumpul harta dan mengembangkan harta itu pun ada. Sebab dalam Islam adalah tidak wajar harta yang kita dapat itu kita simpan begitu saja tanpa kita nak mengembangkannya. Dan pengembangan harta itu boleh dilakukan menerusi simpanan ataupun pelaburan di institusi-institusi kewangan. Dan itu ada garis panduannya dalam Quran. Sebab itulah Islam menggalakkan umatnya untuk membuat simpanan dan melaburkannya untuk nak mengembangkan harta. Sebagaimana yang disebut dalam surah Yusuf ayat 47 sampai 48. Allah Ta'ala menggambarkan Yusuf ketika ditanya bagaimana nak uruskan pertanian. Kata dia, kamu tanamlah bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Jangan usik langsung. Kemudian apa yang kamu ketam jangan semua, tinggalkan pada tangkai kecuali sedikit. Illa qalilan mimma ta'kulun. Ambil cukup kamu untuk makan saja. Tuan Nabi Yusuf terangkan lagi, kemudian setelah datang dalam tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar, kamu pun habiskan makanan yang kamu sediakan itu, kecuali sedikit yang kamu simpan untuk dijadikan benih pula. Itu begitu terperinci di dalam surah Yusuf ayat 47 sampai 48. Dan itu Islam adalah agama yang mengajar kita supaya hidup menabung. Itu menabung. Hari esok pergi ke Bandung, hari lusa ke Surabaya. Dari kecil rajin menabung, nanti besar adik-adik jadi kaya-kaya. Ramai orang jadi kaya hari ini kerana dia menabung daripada kecil. Bolehlah dia beli harta yang banyak kerana dia menabung daripada sekolah lagi dia menabung. Ada. Bila kita tanya macam ni, you boleh kaya? Saya menabung. Oh, okey. Menabung. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran mengajar kita bagaimana nak wealth protection, perlindungan harta. Sebagai jaminan hidup kita di dunia ini, selain daripada simpanan dan juga harta yang mencukupi, kita juga diajar oleh agama supaya menjaga harta kita daripada musibah ataupun perkara-perkara yang tidak diingini berlaku.
Sebab itu dalam rangkaian hadis-hadis banyak disebutkan orang yang mati kerana mempertahankan maruah mati syahid. Orang yang mati mempertahankan maruah keluarga mati syahid. Orang yang mati mempertahankan hartanya juga mati syahid. Itu hadis panjang. Mana orang masuk rumah kita, dia mengapa-apakan keluarga kita, kita pun tak adalah terror sangat nak berlawan. Tapi kalau orang kurang ajar sangat, kita jadi nak marah juga. Jadi walaupun dia bersenjata, kita gerak dia buat lebih kurang pada anak kita. Harta kita pun awal-awal rupanya kita lupa kita apa ilmu, pertahankan diri siapa tak ada, agak berani saja. Akhirnya tebas dia orang tengah pedang meninggal kita. Itulah meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik kerana mempertahankan maruah harta, keluarga dan diri dia. Itu yang ketiga, wealth protection. Yang keempat, agama mengajar kita tentang wealth distribution. Bagaimana tentang soal pengagihan harta, iaitu Islam memperuntukkan beberapa cara untuk kita agihkan harta sebelum mati dan selepas mati. Dan instrumennya ada berbagai, wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya lagi. Dan yang kelima, Islam ada satu kaedah dia panggil wealth cleansing, penyucian harta. Sebagai seorang Muslim, kita tidak sewenang-wenangnya boleh membelanjakan duit tanpa kawalan. Tak boleh, memang ada hukum hakam, tak boleh digunakan duit rezeki ini untuk dibelanjakan ikut kehendak hawa nafsu. Apa sebab? Kerana setiap harta atau duit kita ada hak orang lain, 2.5%. No such thing 100%. Kok mana pun ini law, sama ada kamu setuju ataupun tidak, ada hak orang lain. Bahkan tuan-tuan, kalau sekarang dalam poket ada RM50, RM60, RM70, janganlah kata itu duit tuan-tuan 100%. On the way balik macam-macam jumpa kita akan tengok. Kadang isteri yang tuan mesej, tolong beli ni kejap. Esok budak kat sekolah, pensel hilang, color hilang, color. Ada nak mengambilkan duit kita dalam perjalanan. Artinya, no such thing 100% duit kita. Tak campur lagi nak sedekah lepas ni lagi. Kan bawa ke guni tu kan, sedekah lagi. Sebab itu, Islam ajar, ini cara kau nak cucikan balik harta-harta kita. Wealth cleansing. Ini dibuktikan dalam surah Al-Baqarah ayat 195.